Itu masuk iman ke dalam hati kita itu adalah dilihat melalui i'tiqad, keyakinan kita di atas apa yang telah diputus dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu fi amrihim. Tidak sepatutnya bagi orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu perkara bagi mereka ada pilihan yang lain selain apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Maksudnya sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah juga disebutkan oleh pengarang, terdapat pintu keluar iman tersebut melalui tiga perkara tadi. Dengan perkataan kita boleh menambahkan keimanan kita, dengan perbuatan boleh menambahkan keimanan kita, dengan i'tiqad kita boleh menambahkan keimanan kita. Dalam masa yang sama, dengan perbuatan, dengan perkataan juga boleh mengeluarkan iman kita. Dengan perbuatan juga, perkataan juga boleh mengeluarkan iman kita. Dengan i'tiqad juga boleh mengeluarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia boleh melalui tiga pintu yang merupakan sumber masuknya iman dalam hati kita, boleh menjadikan pintu keluar pula iman daripada hati kita, wa a'udzubillah. Maka disebutkan oleh pengarang ada 4 perkara yang boleh membatalkan iman seseorang itu, yang boleh terkeluarnya seseorang daripada agama Islam dan juga boleh terbatalnya iman seseorang itu. Yang pertamanya disebutkan oleh pengarang, bagaimana iman itu pintu keluarnya juga ialah melalui terbatalnya iman itu ketika mana dia mengingkari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala ataupun mencela sifat rububiyah Allah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, yang kita sebut dah sebelum ni, sifat ataupun sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini, iaitulah dengan kita beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang mencipta alam. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada kuasa lain yang telah mencipta alam. Begitu juga kita telah beriktikad bahawasanya yang mentadbir segala-galanya ini ialah Allah. Tiada kuasa yang mampu mentadbir alam semesta ini, dan juga tidak ada kuasa yang boleh mentadbir segala pergerakan yang berlaku di atas muka bumi ini. Begitu juga kita telah beriktikad bahawasanya yang memberi rezeki kepada kita itu adalah Allah. Dan kita beriktikad segala-galanya di bawah pengetahuan dan di bawah penyeliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tiqad kita, itu keyakinan kita, itu tasdik kita di atas membenarkan bahawasanya sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bila kita mengingkari sifat rububiyah Allah, yakni kita mengingkari bahawasanya alam ini bukanlah ciptaan Allah, kita mengingkari bahawasanya Allah tidak mentadbir alam ini, kita mengingkari bahawasanya Allah tidak mengetahui apa yang berlaku dalam alam ini, maka kita telah meletakkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala tidak pada tempatnya, maka terbatal iman kita. Sebab tu antara yang disebutkan, maka setiap i'tiqad, perkataan dan tidak tanduk yang menunjukkan keingkarannya, yakni keingkaran kita kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat Allah mencipta, yakni sifat Allah mentadbir, yakni sifat Allah memberi rezeki, yakni sifat Allah mengetahui, maka pada ketika itu menjadi kafirlah seseorang itu dan ridahlah ia, seperti mana orang yang beranggapan ada yang bersifat qidam, yakni selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berhajat pada penciptanya. Kita meyakini ada benda yang selain daripada Allah yang bersifat qidam. Sifat qidam ni ialah sifat yang tidak ada sesiapa yang memulakan dia. Lam yalid wa lam yulad, sebagaimana sifat Allah yang Allah tidak siapa yang memulakan, dia tidak diperanakkan dan dia tidak pula memberanak. Maka Allah tidak ada yang memulakan Allah. Kita duk
sangka juga ada selain daripada Allah yang tidak memulakan dia. Sebagai contoh bagaimana golongan-golongan golongan barat, mereka mengkaji tentang alam ini, merasakan alam ini adalah sifatnya qidam. Sifat alam ni sifat sedia ada, tak ada siapa cipta, memang alam tu begitulah. Kita lahir-lahir daripada Nabi Adam alaihissalam, memang alam ni memang begitu, tak ada siapa yang cipta. Kita telah meletakkan alam ini bersifat dengan sifat qidam, sedangkan sifat qidam itu ialah sifat Allah. Sedangkan sifat Allah dah Allah sebut dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang boleh menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia atas sekalian. Maka sifat qidam itu adalah sifat Allah, tidak boleh mana-mana makhluk menyerupai dengan sifat Allah. Ini bererti alam semesta ni yang dikatakan oleh segala setengah golongan bahawasanya ia bersifat qidam, tidak ada sesiapa yang memulakannya, maka adalah suatu dakwaan yang silap. Satu dakwaan yang silap. Sudah pasti bagaimana ada pokok, bagaimana ada langit, bagaimana ada bumi ini, sudah tentu ada kuasa yang telah menciptanya. Kita orang yang beriman telah beriktikad bahawa kuasa itulah adalah salah satu daripada sifat-sifat Allah, iaitu sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sekiranya kita mengingkari yang tidak ada yang mencipta alam ni, tidak ada yang mencipta pokok, dia memang tumbuh sendiri. Duduk di hutan tu tiba-tiba tumbuh, siapa pergi tanam tengah-tengah hutan tu? Yalah kalau orang duk fikir nak tanam kat hutan tu seperti mana kita tanam pokok bunga di rumah, memang dia kata siapa tanam pokok di hutan. Tetapi siapa yang menumbuhkan pokok? Begitu. Maka kita orang yang beriman, bila kita mengingkari bahawasanya pokok yang tumbuh di situ memang dia asalnya memang begitu, tidak ada siapa yang menumbuhkan pokok, maka kita telah mengingkari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka terbatallah juga iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga tuan-tuan sekalian, ketika mana kita beranggapan bahawasanya sifat memberi rezeki itu ada kepada golongan yang selain daripada Allah. Disebutkan menganggapkan adanya rezeki yang bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kufur juga orang yang menganggap sifat itu dipunyai oleh orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dinyatakan oleh Fir'aun, seperti mana Allah merakamkan dalam surah An-Nazi'at, iaitu ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Maksudnya tuan sekalian, ada orang kita pula meyakini dan mempersetujui ada Tuhan, ada yang selain daripada Allah yang boleh beri rezeki kita, yang boleh memudarat dan boleh memberi manfaat pada kita. Terbatallah iman kita sebagaimana yang pernah didakwa di zaman Fir'aun, ketika mana dia menghimpunkan seluruh masyarakat dia pada ketika itu dan mendakwa dia, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha agung. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj berlaku di sana satu pengajaran yang dapat kita ambil kisah dengan kisah yang berlaku pada Fir'aun. Ketika mana Nabi SAW melalui satu perjalanan yang Allah pertontonkan kepada Nabi beberapa peristiwa perihal umat-umat Nabi. Maka Nabi telah menemui satu kawasan yang baunya seharum semerbak, yang Rasulullah sebut pada malaikat Jibril, tidak pernah aku bau bauan tersebut ketika mana aku hidup di dunia. Maka Nabi tanya pada malaikat Jibril, apakah sumber, apakah daripada manakah bau wangi yang semerbak ini, yang tidak pernah Nabi bau, yang tidak pernah aku bau di dunia? Maka menjawab malaikat Jibril, itulah bau Masyitah, itulah bau kubur Masyitah binti Fir'aun, anak Fir'aun. Tapi Masyitah ni bukan